Okey, struktur ginjal. Ginjal adalah organ pengosmo kawal aturan dan organ perkumuhan. Kita keluarkan bahan kumuh daripada badan melalui ginjal. Ginjal ini terdiri daripada berjuta-juta nefron. Okey. Struktur ginjal juga tak tunjuk kat sini. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 143. Cikgu rasa semua orang pun tahulah struktur ginjal yang seperti kacang tu, yang bentuknya seperti kacang. Okey, cikgu nak fokuskan di sini adalah nefron, kerana proses pembentukan air kencing nanti akan berlaku, kita akan zoom tengok dalam nefron. Okey, tengok ya, dalam nefron kita ada glomerulus. Kita akan tengoklah satu persatu dalam proses itu nanti. Arteriole efferent. Efferent, ingat exit, exit. Arteriole afferent. Okey, arteriole afferent ini dari darah daripada jantung akan masuk melalui arteriole afferent ke dalam glomerulus, keluar melalui arteriole efferent. Okey, kita akan tengok sekejap lagi. Kemudian kita ada cabang arteri renal, kita ada kapsul Bowman di bahagian luar glomerulus ini. Kita ada cabang vena renal, kita ada venule, kita ada Liku Henle. Liku Henle ini ada yang menurun dan ada yang menaik. Okey, kat sini menurun, ini menaik. Okey, kemudian kita ada tubul berlingkar proximal, kita ada tubul berlingkar distal, kapilari di sekeliling tubul ni kapilari, dan kita ada ductus pengumpul. Okey, yang ni cikgu akan minta kamu untuk lukis satu dalam kertas A4. Lukis berlabel struktur nefron. Okey, sekarang kita akan masuk proses pembentukan air kencing. Proses pembentukan air kencing ini terbahagi kepada tiga peringkat, iaitu proses ultraturasan, proses penyerapan semula, dan proses rembesan. Okey, proses ultraturasan ini berlaku di glomerulus. Okey, ingat balik tadi, tengok glomerulus. Kejap lagi cikgu tunjuk gambarnya ya. Darah dari jantung yang bertekanan tinggi akan masuk ke ginjal melalui arteriole afferent. Macam cikgu cakap tadi ya, arteriole afferent. Kemudian dia akan masuk ke glomerulus. Okey, di glomerulus inilah berlakunya proses ultraturasan. Okey, keadaan ini menyebabkan terjadinya rintangan yang tinggi dan akan hasilkan satu tekanan yang tinggi terhadap pengaliran darah dalam glomerulus. Sebab tekanan tinggi dari jantung tu tadi masuk melalui arteriole afferent, tekanan yang tinggi juga. Sebab tu arteriole afferent dia besar sikit diameter dia berbanding dengan efferent. Okey. Dan keadaan ini menyebabkan terbentuknya tekanan hidrostatik yang tinggi. Okey, tekanan hidrostatik yang tinggi. Dan proses inilah yang kita namakan sebagai ultraturasan, yang mana ianya berlaku di glomerulus. Okey, ini arteriole afferent berdiameter besar, masuk darah yang bertekanan tinggi tadi masuk melalui arteriole afferent, glomerulus, keluar melalui arteriole efferent. Okey, kat sini berlakunya tekanan hidrostatik yang tinggi.
Okey, jadi semasa tu bahan larut bersaiz kecil dan air terturas keluar dari glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Kenapa terjadinya ultraturasan ini? Disebabkan oleh tekanan hidrostatik yang tinggi tadi. Okey, ini adalah proses ultraturasan. Okey, maksudnya ultraturasan ini berlaku di glomerulus. Apa yang keluar? Air dan bahan-bahan yang bersaiz kecil. Okey, glukosa, asid amino, macam itulah. Okey, seterusnya. Yang kedua adalah proses penyerapan semula. Okey, penyerapan semula ini berlaku di tubul nefron, termasuk iaitu di tubul berlingkar proximal, di liku Henle, di tubul berlingkar distal dan tubul pengumpul. Okey, tengok satu persatu. Okey, ini daripada kat sini adalah glomerulus tadi. Okey. Hasil turasan dari glomerulus adalah air, glukosa, asid amino, garam dan urea. Okey, tubul pertama berlaku proses penyerapan semula ini berlaku di tubul berlingkar proximal, di mana semua glukosa dan asid amino akan diserap semula secara pengangkutan aktif. Okey. Dan air juga diserap semula secara osmosis. Garam secara pengangkutan aktif. Okey, itu tubul berlingkar proximal. Okey, proses penyerapan semula yang pertama. Okey, kemudian seterusnya di liku Henle, tubul menurun. Okey, mana tubul menurun? Tadi cikgu dah tunjuk. Okey, ini tubul menurun liku Henle, berlaku penyerapan semula air secara osmosis. Okey. Okey, kat sini. Ini tubul menaik liku Henle. Okey, di mana 20% air akan diserap semula ke dalam kapilari darah. Okey, ini semua penyerapan semula. Okey, seterusnya penyerapan semula garam secara pengangkutan aktif. Okey, juga berlaku di liku Henle, tubul menaik. Kena kesel. Okey, ni liku menaik tubul Henle. Okey, kemudian lagi. Okey, atas lagi kita ada tubul berlingkar distal dan tubul pengumpul. Okey, di tubul berlingkar distal ini dan tubul pengumpul hanya air dan garam sahaja yang diserap semula. Okey, tapi air dan garam yang diserap semula ke dalam kapilari darah itu bergantung kepada kandungan air dan garam dalam darah. Kalau dalam darah kita kandungan airnya tinggi, jadi penyerapan semulanya adalah rendah lah. Okey. Kalau dalam darah kita kandungan airnya rendah, okey, penyerapan semula pada tubul berlingkar distal ini adalah tinggi. Okey, penyerapan semula air dan garam mineral ini pada tubul berlingkar distal dan tubul pengumpul ini dikawal atur oleh sistem endokrin melalui proses homeostasis. Okey, ini kita dah belajarlah hormon ADH dan hormon aldosteron. Okey, kamu boleh tengok PDP sebelum ini. Okey. Okay, ingat ya, penyerapan semula berlaku di seluruh nefron ini, di sepanjang nefron ini. Okey, dan kalau kita tengok akhir sekali adalah proses rembesan.
Okey, proses rembesan ini adalah bahan